Berbicara tentang iman, dengan sendirinya kita perlu berbicara tentang sesuatu yang boleh meneruskan keimanan. Islam diasaskan di atas iman dan taat. Keimanan diperlu supaya berterusan. Iman yang berterusan adalah merupakan suatu perkara yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana iman tanpa ketaatan tidak akan memberi sebarang hasil. Justru itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang iman, baginda menekankan kepada istiqamah. Ini kerana iman tanpa istiqamah, tanpa ketaatan seolah-olah pokok tanpa buah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membayangkan bahawa di sana ada suatu kebimbangan. Masyarakat akan melupakan ketaatan dengan hanya mengaku bahawa mereka sudah beriman. Oleh yang demikian, dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan iman, iaitu qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian luruskan. Matlamat daripada hadis ini ialah mewujudkan satu masyarakat yang faham erti iman dan faham erti ketaatan, faham erti istiqamah. Istiqomah, yakni konsisten terhadap apa yang dilaksanakan, yang dikehendaki dan berfaedah kepada seseorang, ialah istiqomah yang dilakukan setelah beriman kepada Allah. Hendaklah sentiasa istiqomah di atas tauhid dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Tingginya minat para sahabat mendalami agama dan mengukuhkan iman mereka. Apabila seseorang itu istiqamah dalam apa sahaja yang dilakukan, nescaya dia akan memperolehi hasil sebagaimana yang dihajatkan dengan izin Allah. Namun, istiqamah itu datang hanya dengan latihan yang berterusan, kerana amat mudah untuk tergelincir dari landasan ke arah objektif yang ingin dicapai sekiranya seseorang itu tidak fokus terhadap apa yang ingin dicapainya. Dan Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sikap istiqamah ialah sikap kesederhanaan dan kepatuhan menjunjung ajaran agama tanpa penyelewengan. Ia memerlukan kesedaran dan kewaspadaan pada setiap waktu terhadap batas-batas agama Allah. Di samping itu, ia memerlukan kawalan terhadap perasaan dan emosi insan yang boleh menyelewengkan arah tujuan, sama ada sedikit atau banyak. Oleh sebab itu, istiqamah merupakan ketelitian dan kewaspadaan pada setiap masa terhadap setiap pergerakan hidup. Kefahaman dalam iman artinya mahu seseorang itu tidak mengasingkan iman dari melakukan amal saleh. Demikian juga masyarakat perlu memahami bahawa amal saleh yang terpisah daripada iman
tidak akan melahirkan suatu hasil yang baik. Di antara iman dan istiqamah tidak dapat dipisahkan sama sekali, kerana apabila dipisahkan akan menjadi kekurangan berlaku sama ada pada istiqamah ataupun pada iman itu sendiri. Untuk membina sebuah masyarakat Islam, perlulah dibina di atas asas-asas yang sihat dan lurus. Kelurusan dalam kefahaman akan melahirkan kelurusan dalam bertindak, kelurusan dalam melaksanakan sesuatu amalan, kelurusan di dalam sikap dan akhlak. Inilah yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas bagi pembinaan sebuah masyarakat. Hasil daripada jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi kita suatu keputusan, suatu keyakinan bahawa Islam diasaskan di atas dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan, iaitu iman dan amal yang berterusan. Iman tidak akan dianggap sebagai iman yang sejati dan sebenar jika dilakukan secara hanya untuk beberapa waktu, iman yang dilakukan secara bermusim, ataupun ketaatan yang dilakukan hanya pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi apa yang lebih penting ialah istiqamah ataupun berterusan dengan sesuatu amalan yang baik. Untuk mencapai tahap keimanan yang tinggi bukanlah satu perkara yang mudah, apatah lagi untuk mengekalkannya. Ianya haruslah bermula dari hati yang suci dan murni. Namun insya-Allah ianya mampu dicapai dengan amalan ibadah. Ibadah tidak mengenal titik nota. Dalam mencari erti keimanan dan mengekalkannya, kita dituntun dalam surah An-Nahl ayat 78. Mafhumnya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jangan lupa telinga, mata, hati. Hati-hati. One of the main questions everybody is asking us, why do you conserve? Why is it necessary to conserve and preserve old objects? In my opinion, there is a very simple and very easy answer. Objects from the past tell us about ourselves, tell us about our ancestors, our grandparents, but going much further behind than the generation of our grandparents. Preserving the objects for display makes them available for educational purpose, for enjoyment purpose, to a general public, to schools, to everybody who would like to see them. Objects are, when they are restored, they are carefully studied. Conservation and curatorial staff is working very close together in trying to find out more about the objects, because in Malaysian region, in Europe, everywhere in the world, there are very little records or information about how and who used common objects. About high precious objects, high ranking people, there are historically written records. But about the common people like you and me, very little is recorded in the written form. So, the people of the past, they can't tell us the story of the objects. But the objects, if we study them carefully, can tell us the story of the people. And that's what we are doing in a museum. We are not only displaying, we are trying to recreate the story of the people who used in the past the objects. In our case, Islamic arts object, contributing to interreligious dialogue, a term which is very much used in the recent years, fostered and enhanced by international conferences. The question in there is relatively simple. If we understand our own identity, if we know who we are, where we come from, this creates in us an understanding as well for the cultures and traditions of other people. It creates, besides this,